Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada student cikgu Aiman Afiq, baru seorang, yang lain tak tahu kat mana. Okey, sebelum kita mulakan ulang kaji, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah seorang lagi masuk Asfahimah. Okay, baru 2 orang. Okay, tak apalah, nak buat macam mana kan. Okey, tadi awak kat mana sebenarnya? Awak pergi sekolah hari ni tak? Ada pergi sekolah Subjek apa? matematik. Oh, awal pagi tadi lah. Ini kat sekolah ke kat rumah ni? Kat rumah dah. Rumah. Okey, baik. Baik, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita ulang kaji. Baik, keluarkan modul STAR anda dan juga buku rujukan dan buku teks. Kita akan sambung ulang kaji. Kalau tidak silap cikgu, soalan nombor 2 bahagian A. Okey, jom cikgu kongsikan soalan tersebut di paparan skrin anda. Ya. Okey. Alright. Soalannya. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, lihat soalan nombor 2. Baik. Cikgu nak tanya kepada Asfahimah. Soalan nombor 2 ni 3/4. Okey, bab apa Asfahimah? Apa cikgu? Soalan nombor 2 tu, soalan 3/4. Ya. Bab Bab 4. Bab 4, bagus. Okey, nampak Mekah, Nabi Muhammad lepas tu ada Mekah. Soalan tu 3/4 lah. Okey, bagus. Baik. Asfahimah, awak dah siap soalan nombor 2A? Siap dah? Dah siap? 2A? Dah belum? Gelak-gelak. Dah siap ke belum? Belum? Aduh, belum pula. Aduh. Siapkanlah soalan ni, soalan fokus SPM. Salah ke, betul ke, siapkan. Okey. Alright. Soalan pula. Okey. Aiman, Afiq siap dah ke? Belum juga. Aiman. Takkan diam 1000 bahasa Aiman? Saya baru ambil cikgu. Oh, baru ambil bila tadi? Malam? Semalam semalam. Okey, tolong siapkan, kena siapkan semua ni sebab masa dah lama bagi dah tu. Okey. Okey ke? Kalau tak susah kita kan. Okey, tak apalah. Ibnu Sina, tanya Ibnu Sina. Ibnu Sina siap belum? Aduh, kena macam mana? Okey. Siap. Siap. Okey, baik. Soalan nombor 2A tu sangat 2A. Yalah 2A. 2A tu sangat mudah. Jawapannya direct saja. Okey. Baik. Markah. Nak jawab. Markah 2. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit. 2 minit atau 3 minit. Okey, habis Ibnu Sina dah siap tu. Yang belum siap, cuba cari jawapannya dalam buku teks ataupun nota formulasi. Dalam masa 2 minit, cikgu nak tanya Asfahimah ni. Soalan 2A. Senang je soal jawapan dia tu. Boleh tak Asfahimah? Okey, cuba. Boleh. Rujuk nota formulasi. Okey, atau buku teks atau buku rujukan. 2 minit hingga 3 minit dari sekarang. Soalan 2A tu mudah. Okey, kita tunggu sekejap. Cikgu. Ya, silakan. Bab 4 3/4 cikgu.
Ya, bab 4 tingkatan 4. Nombor 2 tu bab 4 tingkatan 4. Okey. Alright. Lihat topik terakhir. Topik terakhir bab 4 tingkatan 4. Di dalam topik terakhir tu. Kalau tak silap cikgu dalam topik reaksi masyarakat Arab terhadap Islam, topik terakhir antara topik terakhir tu, last bab 4 tu. Okay, cuba tengok. Okay, selamat datang. Kita sedang membincangkan jawapan bagi soalan 2A. Kita sedang membincangkan jawapan bagi soalan 2A. Okey, siapa yang dah dapat? Dapat tak Asfahima? Asfahima dapat? Okey, baik. Asfahima dapat kan? Okey, macam ni. Dah tulis kan jawapan dalam ruangan yang disediakan? Dah. Baik. Snapshot dengan guna telefon awak, snapshot. Okey, crop elok-elok, hantar dalam Telegram kelas. Nanti cikgu tanda. Awak snapshot dulu. Okey, boleh? Okey. Okey, cikgu tunggu dalam Telegram sekarang. Okey, yang lain bersedia. Cikgu akan tanya untuk soalan lain pula Kita belajar dan terus belajar dan terus belajar. Okey, teruskan Asfahima. Okey, terima kasih Asfahima. Cikgu nampak dah jawapan awak. Okey. Alright. Okey. Okey, tengok semua sekali. Okey, cikgu besarkan. Baik. Okey, terima kasih Asfahima jawapannya. Okey, lihat. Baik. Bab 4, tingkatan 4. Okey, reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Okey, topik kedua terakhir. Ramai penganut Islam terdiri daripada golongan hamba. Mengapakah mereka menganut Islam? Okey, mereka menganut Islam kerana bagus. Macam inilah kita nak mulakan jawapan. Okey, mereka menganut Islam kerana Islam ni huruf besar lah Asfahima ni huruf besar lah. Okey, Islam memberi layanan yang sama. Layanan yang sama. Fakta satu. Kepada semua manusia. Dan tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Ni salah Asfahima. Kenapa salah? Asfahima dapat satu je. Kenapa salah? Okey, jawapan yang kedua ni sebenarnya ialah tertarik kepada ajaran Islam. Tertarik kepada ajaran Islam. Dan memberi layanan yang sama kepada semua manusia. Jawapan tidak memaksa orang ramai memeluk Islam ni adalah jawapan bagi Sekejap cikgu fikir kejap. Boleh atau tidak jawapan ini? Sebab dia nak tanya golongan hamba. Okey. Ni betul. Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam, betul. Betul. Tetapi untuk umat Islam secara umumnya. Sedangkan soalan hamba. Hamba. Okey, kejap cikgu nak tengah fikir nak terima atau tak terima. Okey, tidak memaksa sebab jawapan buku teks dia ada dua sahaja. Yang pertama, tertarik dengan ajaran Islam. Itu jawapan pertama.
Jawapan kedua ialah layanan yang sama kepada manusia. Sekarang ni cikgu sedang berfikir, adakah tidak memaksa orang ramai memeluk Islam ni sama dengan atau ada kaitan dengan uh, tertarik dengan ajaran Islam. Okey, ada student nak masuk ni kot. Okey, Seraja. Seraja ni siapa Yang Nadai, Seraja siapa? Siapa Seraja? Anis cikgu, Anis. Anis. Allahu Akbar. Ingatkan siapa? Okey, Anis rupanya. Okey, baik. Tak apa, bagus. Alright. Okey, kita kembali semula kepada soalan. Okey, kita lihat lokasi jawapan dalam buku teks sama-sama. Jom kita tengok. Okey, ni So, dalam ni cuba tengok. Okey, kebanyakan penganut Islam pada peringkat awal ini terdiri daripada golongan bawahan seperti hamba. Okey, mereka memeluk Islam kerana ni jawapan dia, tertarik kepada ajaran Islam. Satu markah yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Inilah jawapannya. Tapi jawapan Asfahimah tidak memaksa. Okey, kita tengok tidak memaksa memeluk Islam di sini. Baginda tidak memaksa. Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Okey, jadi jawapan Asfahimah tidak memaksa salah. Sebab tidak memaksa ni Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah kepada umat Islam. Dia tidak paksa Nabi Muhammad tidak paksa masyarakat Arab peluk Islam. Okey, baginda Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, tetapi dakwah Nabi Muhammad tidak ada unsur paksaan. Jadi itu sebabnya jawapan untuk Asfahimah ni salah. Asfahimah dapat satu markah. Faham atau tidak? Faham. Bagus. Asfahimah buat pembetulan ya. Okey. Siti Nurfahanis. Banyak orang. Siti Nurfahanis. Yang mana satu? Okey, tak apalah. Alright. Okey, baik kita teruskan Alright. Baik. Mari sama-sama kita lihat soalan ceraian kedua. Semakin ramai masyarakat Arab menerima Islam walaupun terdapat penentangan terhadap Islam. Mengapakah keadaan tersebut berlaku? Okey, cikgu nak jawapan dari Ibnu Sina, Avicenna. Boleh Avicenna? Okey, snapshot dan hantar dalam Telegram. Cikgu akan tanda dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Silakan Ibnu Sina dengan segala hormatnya. Okey, cikgu tunggu dalam Telegram. Boleh PM cikgu ataupun masukkan dalam grup. Okey, terima kasih Ibnu Sina. Cikgu nampak dah awak punya jawapan. Thank you. Okey, cikgu cropkan. Okey, baik students, lihat jawapan Ibnu Sina yang dikongsikan. Baik. Okey. Walaupun terdapat banyak penentangan ataupun penentangan semakin masyarakat Arab menerima Islam, semakin hebat tentangan, semakin ramailah masyarakat Arab memeluk Islam. Mengapa? Okey. So, keadaan tersebut berlaku kerana kebijaksanaan Nabi SAW berdakwah. Bagus. Kebijaksanaan. Fakta sejarah yang pertama. Okey. Baginda juga berdakwah secara lemah lembut. Okey, fakta kedua. Okey, dan tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Tidak memaksa.
fakta ketiga. Okay. Jadi jawapan Asfaima tadi tidak memaksa, sebenarnya jawapan itu untuk ceraian B. Baginda memujuk orang ramai menggunakan akal. Akal. Fakta 4. Okey. Baginda juga menanam keimanan yang tinggi kepada pengikutnya. Keimanan. Fakta kelima. Okey, jadi Ibnu Sina dapat markah maksimum. 4 markah. Tahniah. Okey. Ada tak yang lain okey? Jelas? Faham? Ada soalan? Faham? Ada. Buat pembetulan buat pembetulan. Okey, dah ni, dah buat pembetulan. Okey, kita tengok lokasi jawapannya dalam buku teks di sini. Ni. Yang sini dalam topik dalam topik ni, topik reaksi masyarakat Arab terhadap Islam, dalam bahagian penerimaan terhadap Islam, dalam perenggan 1, 2, 3, perenggan ketiga di sini. Okey, jadi ini jawapan dia. Kemudian ajaran Islam, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Berhikmah ni cikgu tak highlightkan kerana dia sama dengan kebijaksanaan. Okey, memujuk dengan menggunakan akal. Okey, ni poinnya. Okey, yang ni tak ada. Dan seterusnya, muka surat 111, membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam. Okey. Nabi membacakan ayat Al-Quran. Nabi membacakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Okey. Okey, yang ni semua. Okey, membacakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Menunjukkan teladan yang baik juga markah. Menanamkan keimanan kuat kepada pengikutnya. Harta bukan menjadi ukuran utama dalam berdakwah. Kesabaran yang tinggi, markah. Pengorbanan, markah. Okey. Banyak jawapan dia kan? Dalam buku teks. Ni dia ya. Sama sahaja dalam nota formulasi. Kalau tak silap cikgu sama je. Okey, baik. Mari kita bincang soalan yang seterusnya, iaitu ceraian yang ketiga, iaitu ceraian C. Mengapakah ahli perniagaan dan ketua kabilah di Mekah menentang penyebaran Islam? Siti Nurfahanis, awak dah siap belum soalan C ni? Kalau dah siap boleh kongsikan tak? Oh, Siti. Ada tak Siti ni? Tengok kejap. Ada Siti. Siti siap dah belum? Siti? Oh, Siti tak ada respon. Okey, Daniel Haikal, respon. Siap dah Daniel? Dah. Okey, boleh tak kongsikan? Kita kongsikan sama-sama. Boleh. Okey, macam biasa masukkan dalam Telegram, crop elok-elok, snapshot elok-elok Soalan yang ketiga saja. Okey, kita tunggu jawapan Daniel.
Okey, terima kasih Daniel. Cikgu nampak punya jawapan. Okey. Cikgu crop dulu. Okey, lihat. Cikgu besarkan. Okey, ni jawapan Haikal. Okey, baik. Bagus. Haikal highlightkan ahli perniagaan dan ketua kabilah. Okey, cuba lihat jawapan masing-masing. Soalan ini sebenarnya ada dua. Dia nak dua jawapan. Satu jawapan ahli perniagaan dan satu lagi jawapan ketua kabilah. Mesti ada dua-dua sebab sebab ahli perniagaan menentang penyebaran Islam dan sebab ketua kabilah di Mekah menentang penyebaran Islam. Kalau tiada, tiada satu, tiada salah satu, tiada. Maka kemungkinan dapat dua saja. Itu pun kalau betul semua. Jom kita lihat. Okey, mengapa ahli perniagaan dan ketua kabilah menentang penyebaran Islam? Kerana, tak payah mengapa kan, kita potong sini, terus je. Ahli perniagaan dan ketua kabilah menentang penyebaran Islam kerana ajaran Islam hanya menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Ini menyebabkan ahli perniagaan patung berhala muflis dalam perniagaan, dan ajaran Islam mengajar untuk saling berbaik-baik antara satu sama lain. Hal ini menggugat dengan amalan kabilah yang hidup secara puak-puak. Okey, baik. Alright, tengok kat sini. Okey, betul, Islam menyembah Allah. Allah sini. Okey, Islam sembah Allah, fakta pertama. Dan bukan menyembah berhala. Ini huraian. Berhala. Huraian 1A. Okey. Ini menyebabkan ahli-ahli perniagaan patung berhala muflis dalam perniagaan. Tutup kurungan di sini. Muflis. Huraian 1B. Dah dapat 3 markah. Okey, kita lihat. Dan ajaran Islam mengajar untuk saling berbaik-baik antara satu sama lain. Hal ini bercanggah dengan amalan kabilah yang hidup cara berpuak-puak. Yang ni salah. Sebab apa salah? Okey, Haikal cuba jawab dari sudut ketua kabilah, tetapi jawapan ini bukan ketua kabilah. Ketua kabilah ni pemimpin. Okey. Pemimpin lah. Pemimpin kaum. Okey. Di kota Mekah. Ni salah. Okey. Baik. 1, 2, 3. 3 markah tetapi tak dapat 3 sebab dia nak ahli perniagaan dan ketua kabilah. Ahli perniagaan dia nak 2 poin datang daripada ahli perniagaan dan 2 poin lagi datang daripada ketua kabilah. 2 campur 2 jawapannya 4. Jadi Haikal dapat 3 untuk ahli perniagaan, tetapi maksimum 2 sahaja. So dapat 2 sahaja. Boleh Haikal? Faham? Baik, aku faham. Okey, buat pentulan buat pentulan. Okey, okey. Haikal buat pentulan dulu. Okey, ni awak screenshot je. Screenshot je kan. Tak payah salin. Screenshot nanti lain kali dah siap kelas ni awak buat balik semula. Kalau nak cepat lah Okey, baik. Cikgu nak tunjukkan lokasi jawapan ini di dalam buku teks. Mari sama-sama kita tengok. Okey, yang ada buku teks boleh tunjuk. So, buku teksnya ialah di sini. Muka surat 1. Okey, 111. Kita lihat ahli perniagaan dulu. Kalau ahli perniagaan muka surat 112. Ni muka surat 112. Okey, ni dia. Di sini. Ni start dekat sini. Baik. Okey, menggugat, jawapan dia menggugat ekonomi orang Arab Quraisy. Ni jawapan pertama bagi ahli perniagaan. Okey, kerana menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala. Ini jawapan kedua. Okey. Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah. Okey. Dan melarang
Melarang penyembahan berhala. Okey. Melarang penyembahan berhala. Okey. Nampak? Okey. Baik. Jadi ini jawapan dia untuk ahli perniagaan. Sebab itu sebabnya ahli perniagaan di Kota Mekah menentang penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad. Baik, kita lihat yang kedua, jawapan ketua kabilah. Ketua kabilah ni, ketua kabilah, pemimpin kaum. Kaum di Arab namanya kabilah. Okey. Baik, kita tengok di atas muka surat 111. Ni dia. Dari segi politik, penentangan ini berlaku disebabkan orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi. Tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi. Poin yang pertama. Okey, menganggap jika mereka menerima agama Islam, mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad. Sejak dahulu lagi masyarakat Mekah sentiasa bersaing. Okey, sentiasa bersaing untuk merebut jawatan ketua atau pemerintah di Mekah. Okey, itu sebabnya mereka sering bergaduh nak rebutkan jawatan di Mekah. Okey. Makan menggugat, jawapan seterusnya akan menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka. Inilah jawapan bagi ketua kabilah. 2 campur 2, mesti jawapannya ialah 4. Jadi cikgu nasihatkan, kalau awak jumpa kes soalan seperti ini, dia nak 2. Dalam satu tugasan, ni namanya tugasan atau soalan, dia ada 2. Nak 2. Nak 2. Dia bagi 2. Nak 2 kan? Ni 2 campur 2. Tengok markah dia 4, dia nak 2 campur 2. Okey? Okey, jelas kat situ. Okey, setakat ni soalan nombor 2. Jelas tak pelajar-pelajar sekalian? Jelas Cikgu, jelas. Okey, bagus. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Baik, soalan nombor 3 ialah soalan tingkatan 5. Baik. Cikgu nak tanya sekejap. Adam Haris. Ya. Boleh soalan soalan tingkatan 5. Bab apa Adam Haris? Bab apa Adam? Dalam tingkatan 5 bab berapa? Akhbar, majalah dan novel? Boleh jawab. Ni kita kena tahu sebagai calon SPM. Macam mana? Bab 8. Aiman Afiq kata bab 8. Okey. Adam, bab apa Adam? Agak-agak. Adam sudah 1000 bahasa. Okey. Bab 2. Ya? Bab 2. Siti. Bab? Bab 2. Bab 2. Betul Siti. Tahniah. Bab 2. Tingkatan 5. Kita kena tahu soalan tu bab berapa supaya kita boleh fikirkan skop jawapannya, supaya jawapan kita tak masuk bab-bab lain. Okey, ini sebenarnya bab 2 tingkatan 5. Okey, baik. Adam sekali lagi Adam. Okey. Soalan 3A ni senang Adam. Okey, apa dia 2 akhbar atau 2 majalah atau 2 novel? Dalam bab 2 tingkatan 5 cukup banyak contoh. Sebutkan pun tak apa. Sebutkan je secara lisan. Ataupun dalam ruangan chat Google Meet. Boleh, cikgu nak tahu. 2. Okey. 2 akhbar, 2 majalah atau 2 novel atau campur-campur. 1 akhbar, kemudian 1 ni majalah. Tak kisah. Mana-mana boleh. Apa dia? Boleh? Senyap lagi. Adam?
Majalah guru. Okey, ada majalah guru. Okey, satu lagi Dam. Satu lagi. Satu je lagi. Satu je lagi. Okey, Adam bagi jawapan majalah guru. Okey, betul. Okey, lagi? Okey, majalah guru lagi? Lagi Dam? Satu je lagi. Satu je lagi Dam. Bulan Melayu. Bulan Melayu, betul. Okey, majalah guru. Okey, majalah guru. Majalah guru. Okey. Dan Adam jawab satu lagi ialah Bulan Melayu. Okey, betul. Betul. 2 markah. Okey. Senang je kan? Okey, kita lihat lokasi jawapannya dalam buku teks. Okey, bab 2. Bab 2 ni. Ni akhbar. Okey, ni nama akhbar dia. Okey, akhbar. Okey, ni betul. Inilah jawapan dia. Okey, banyak akhbar ni. Kemudian untuk majalahnya ni. Majalah Guru, Pengasuh Bulan Melayu. Novel pula Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila dan Putera Gunung Tahan, Melur Kuala Lumpur. So banyaklah. Okey, boleh catatlah muka suratnya. Bermula muka surat 51, muka surat 53, muka surat 51, 52 dan 53. Boleh buat catatan di hujung soalan. Okey, senang je kan? Alright, baiklah kita teruskan. Soalan seterusnya, soalan yang kedua. Bagaimanakah media cetak tersebut menyampaikan mesej semangat kebangsaan? Okey, bermaksud soalan ni nak, okey, bagaimana media cetak tu menyampaikan mesej? Mesej semangat kebangsaan macam mana? Kita tahu media cetak tu akhbar. Okey, inilah dia. Media cetak akhbar, majalah, novel merupakan media cetak. Inilah media cetaknya. So macam mana media cetak tu, bagaimana media cetak tu menyampaikan mesej semangat kebangsaan? Bagaimana? Bagaimana? Okey? Bagaimana? Okey. Silakan siapa? Okey, kali ni cikgu nak siapa volunteer nak kongsikan jawapan? Siapa? Siapa volunteer nak kongsikan jawapan? Boleh tengok, tak ada volunteer agaknya, cikgu petik je nama lah kalau begitu. Okey, bagaimana dengan Siti? Dah siap Siti? Soalan tu. Tak lagi lah cikgu. Tak lagi. Aduh, kenapa tak lagi? Berjawapan. Tak jumpa jawapan. Okey, tak apa. Asfahimah, jumpa jawapan? Tak siap juga Asfahimah ni, kan? Aiman, tak siap juga. Bawa ambil. Yang siap 2 orang. Daniel Haikal dan Awisena. Lepas 2. Baik, cikgu nak terpaksalah 2 orang ni. Dari sana kongsikan jawapan awak. Kongsikan. Okay, masukkan dalam Telegram, cikgu tunggu. Saya tak siap yang cikgu. Tak siap lagi? Okey, kenapa Okey. Baik, tak siap, mungkin ada masalah. Okey, kenapa? Beritahu. Okey, semua pelajar, kenapa? Faham tak soalan tu ke macam mana? Faham. Apa masalah? Faham? Okey. Kalau kadang-kadang pelajar tu tak siap, bukan dia sengaja tak siap. Sebab dia tak faham soalan tu.
Okay, dia tak tahu, tak jumpa cari macam Siti Nurfaini cuba jawab tapi tak jumpa jawapannya. Okay, baik. Macam ni. Okay, tengok soalan balik. Okay. Okey, bagaimanakah media cetak tersebut menyampaikan mesej semangat kebangsaan? Jawapan dalam buku teks sangat banyak dan panjang. Okey, media cetak kita faham tadi ialah surat khabar atau akhbar, majalah dan juga novel. So, macam mana media cetak tu menyampaikan mesej semangat kebangsaan? Senang je. Melalui penulisan. Tulis berkenaan apa? Berkenaan isu dalam akhbar dan majalah serta tema dalam novel. So, rujuk buku teks. Okay, sekarang ni rujuk buku teks. Muka surat yang tadi. 51, 52, 53 sekarang. Muka surat 51, 52 dan 53. Awak boleh ambil mana-mana jawapan isu dalam akhbar atau majalah atau tema dalam novel. Faham tak? Faham tak student? Faham. Faham? Okey, sebagai contoh, cikgu kongsikan buku teks tersebut. Okey, ni kan contoh. Inilah, ni tema, ni isu dalam majalah guru. Inilah dia jawapan dia. Okey. Jadi tulis, tulis sekarang kat situ. Okey, soalan dia. Media cetak tersebut menyampaikan mesej semangat kebangsaan melalui penulisan tentang katakan pendidikan anak-anak Melayu, tentang perpaduan di kalangan orang Melayu, tentang meniupkan semangat cinta akan negara sampailah habis. Ni semua satu markah. Okay, tak nak ambil majalah, ambil isu akhbar pun boleh sama. Ni, nampak banyak ni. Inilah jawapan dia sebenarnya. Okay. Baik, seterusnya novel. Ambil tema dalam novel. Ini juga jawapannya. Okay, boleh ambil salah satu ataupun semua, atau nak ambil novel saja boleh, ambil akhbar saja, ambil majalah saja, atau campur-campur novel, majalah dan akhbar boleh. Janji cukup 4 markah. Faham? Faham tak? Faham? Faham. Okey, yang belum siap buat sekarang. Buat sekarang. Cikgu bagi masa selama beberapa saat, 1 minit atau 2 minit. Okay, tulis. Tulis. Buat sekarang. Kalau tak kan kita lupa. Cikgu. Ya, saya. Boleh campur-campur ke cikgu? Boleh. Contoh. Cikgu buat contoh Katakan. Okay, katakan. Cikgu tulis ni kan. Okay, katakan awak nak ambil ni. Okay, ambil ni. Okay, tulislah balik kat sini. Okay. Tulis sini. Tulis ayat lengkap. Tulis balik. Media cetak. Media cetak tersebut okey, tengok cikgu tulis semangat kebangsaan macam ni lah. Kita mulakan ayat macam ni, lagi elok. Dengan menulis. Menulis ni 1 markah. Dengan menulis tentang apa? Ambil tadi. Kutip terima semangat perjuangan menentang penjajah. Jadi tentang semangat perjuangan menentang penjajah. Okey, ataupun penjajah Portugal. Tak kisahlah, penjajah Portugal. Tulis juga. Penjajah Portugal. Sebenarnya semua penjajah, bukan Portugal saja. Semua penjajah. Titik.
Okay, ambil pula surat khabar. Tak nak novel, ambil surat khabar pula. Campur-campur tak apa. Ambil akhbar. Ambil akhbar. Selain itu, okay, penulisan tersebut juga dalam penulisan akhbar, isu yang dimuatkan ialah untuk memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. Selain menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. So, boleh campur-campur. Faham? Faham tak? Faham tak ni? Faham. Okey, bagus kalau dah faham. Okey. Bagaimana dengan soalan seterusnya? Okey, kita lihat soalan seterusnya. Teraian C. Mengapakah media cetak tersebut menjadi pilihan penulis pada ketika itu? Okey, sesiapa yang dah siap, boleh kongsikan. Sukarela, volunteer. Kongsikan jawapan anda. Silakan. Cikgu tunggu dalam Telegram. Soalan ni sangat-sangat mudah. Soalan ni kebat tapi kebat yang mudah. Macam mana? Okey tak? Ada yang dah siap tak soalan ni? Okey, kenapa? Apa jawapannya pelajar-pelajar? Kimi, siap dah Kimi? Cuba Kimi. Kimi snapkan gambar awak, gambar jawapannya. Tak lagi. Tak lagi. Dah ambil soalan belum? Ada. Okey, tak apalah. Yang lain siapa siap? Ibnu Sina siap dah? Okey, baik. Nampaknya cikgu anggap semua tak siap lah. Tak ada respon. Okey, baik. Cikgu bagi masa selama 3 minit. Cuba fikirkan jawapannya. 3 minit sahaja. Ambil pensel. Gunakan kemahiran berfikir. Cuba jawab. Okey, cikgu bagi petunjuk. Okey, soalan ni mudah. Ingat soalan ni mudah. Tak susah ni soalan ni. Okey, baik. Mengapakah media cetak? Media cetak ni kita faham akhbar, majalah dan novel. Mengapakah bermaksud anda kena beri jawapan sebab-sebab. Okey, menjadi pilihan penulis. Okey, pilihan penulis pada ketika itu. Faham ketika itunya bila? Tengok dekat atas semula. Tahun 1920-an dan 1930-an. Inilah ketika itu. Kenapa pada tahun tersebut media cetak, akhbar, majalah dan novel menjadi pilihan penulis. Okey, faham kan? Dia punya kehendak soalan. Okey, baik. Cikgu bagi masa 3 minit dari sekarang. Cuba jawab. Okey, betul atau salah itu perkara kedua pelajar-pelajar. Yang penting berani keluarkan idea jawapan. Kalau salah, cikgu akan tegur, cikgu akan bimbing. Bukannya cikgu marah, tak marah pun. Okey, jadi cuba fikir dalam masa 3 minit. 2-6 minit. Sekarang 2-3 minit. 2-6 minit, berhenti. Kita tengok jawapan dia macam mana. Okey, cikgu akan tanya secara lawak. Okey, alright. Mula berfikir dan menjawab sekarang.
Okey. Dah 26 minit. Alright. Aiman Afiq, macam mana? Dapat tak jawapan dia, Aiman? Dapat tapi siap lagi kau. Ha? Tapi? Dapat. Tak siap lagi. Tak siap lagi? Siapkan. Nanti Okay. kongsikan dalam Telegram Tak apa, Aiman. Cikgu bimbing. Okey, kongsikan Telegram lepas ni. Cikgu, Ya, saya. saya nak kongsi jawapan saya boleh? Nak apa? Nak kongsi jawapan boleh? Boleh. Silakan masuk dalam Telegram. Awak tangkap Alhamdulillah. gambar. Awak tangkap gambar. Saya tak tahu betul ke tak. Tak apa. Allahu Akbar, Siti. Okey. Kalau salah, cikgu tunjukkan. Kalau salah, cikgu bimbing. Kalau betul, bagus. Okey, biasalah. Bukan awak je seorang buat salah kalau salah. Okey, cikgu sendiri pun kadang-kadang buat salah. Okey, yang penting kita belajar dari kesilapan. Okey, cikgu tunggu dalam Telegram. Okey, Asfahima. Asfahima dah jadi. Okey, tak apa, kita cikgu tanda dulu jawapan Asfahima. Siti teruskan hantar, cikgu akan tanda jawapan awak juga dan juga Aiman. Hantar. Cikgu nak tanda jawapan Asfahima dulu. Okey, boleh? Boleh Alright, jawapan Asfahima dulu. Okey, besar kan? Okey, mari kita tengok jawapan Asfahima. Media cerita tersebut menjadi pilihan penulis pada ketika itu bertujuan untuk menyedarkan dan seterusnya memajukan bangsa Melayu. Majalah lebih memfokuskan persoalan melalui rencana dan puisi yang disiarkan dengan membawa mesej yang jelas tentang semangat kebangsaan yang patut dimiliki oleh generasi muda. Nampak jawapan ni seperti jawapan untuk soalan 3B yang atas tadi. Soalan atas ni jawapan dia ni sepatutnya. Baik. Tak apa. Okey, tak apa Asfahima. Okey. So di sini tak ada jawapan ni. Dapat kosong lah. Okey. Kenapa akhbar, majalah dan novel menjadi pilihan penulis? Maksudnya, okey, dengar baik. Asfahima pun boleh berfikir. Walaupun salah, cuba fikir. Mengapakah penulis pada tahun tersebut, tahun 20-an, tahun 30-an, dia pilih akhbar, dia pilih majalah, dia pilih novel. Kenapa tak pilih TV? Kenapa tak keluar dalam radio? Kenapa tak keluar dalam internet? Kenapa? Itu sebenarnya kita nak jawapannya apa? Okey, kita tengok jawapan lain pula. Okey, Siti. Kongsi Siti. Ni jawapan Siti pula. Okey, jom tengok. Jawapan Siti. Okey, cikgu besarkan. Ini pun sama juga macam Asfahima tadi. Okey. Ni jawapan untuk soalan 3B. Salah ni. Jawapan 3B. Tahu 3B yang soalan atas ni jawapan di atas tadi. Okey, apa sebenarnya jawapan yang betul? Okey, tak apa. Okey, Aiman pula. Aiman, cepat Aiman. Nak tengok ni Man. Siapa pula yang dapat betul? Okey, Aiman jawapan awak. Okey, Aiman punya jawapan. Daniel Haikal, Ibnu Sena, siapa yang ada? Bagi jawapan kat cikgu. Masuk dalam talian Telegram. Cikgu nak tengok ni. Okey, jawapan. Sekejap. On the way. Tak apa, ambil masa awak. Okey.
Okey, jawapan ni jawapan siapa ni? Sekejap. Jawapan Aiman. Okay, cikgu besar kan? Ni jawapan Aiman Okey Aiman. Ini pun salah Aiman. Salah ni. Okey. Ini dalam melahirkan semangat kebangsaan, awak ambil semula soalan. Tengok balik soalan atas tu tulis semangat kebangsaan. Awak ulang balik soalan. Question. Seterusnya membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu. Ini yang salah ni, ini adalah soalan 3B. Ni soalan 3B. Yang ni salah kerana ini salin semula soalan. Dapat kosong juga. Okey, tak apa. Okey, terima kasih kerana mencuba. Itu yang penting tu kita belajar apa sebenarnya jawapannya. Okey. Alright, kita tunggu jawapan daripada Daniel Haikal. Alright, jom kita tengok jawapan Daniel Haikal. Okey, besarkan. Tengok sama-sama. Kerana dengan cara inilah mempunyai semangat kebesaran tempatan, semangat kesihatan Melayu, seluruh cara ini lebih tepat kerana orang-orang British tidak mengetahui isi-isi tersurat dan tersirat dalam. Okey, baik. Kat sini ada isinya sikit. Sekejap Yang ini sampai tutup sampai sini, ini soalan balik. Salin semula soalan. Tak ada markah. Yang ini ada isi. Seterusnya, cara ini adalah lebih tepat kerana orang-orang British tidak mengetahui, untuk mengelakkan daripada British mengetahui. Okey, betul, tidak mengetahui. Sini fakta 1. Okey, isi-isi tersurat dan tersirat. Kadang-kadang dalam novel tu diceritakan penentangan terhadap British tetapi dalam bentuk makna tersirat. Sebagai contoh, dari situ dia buat plot ceritanya seorang gadis tempatan Melayu jatuh cinta dengan pegawai muda berbangsa Inggeris di tanah Melayu. Akhir ceritanya gadis Melayu itu menolak cinta, tak nak kahwin dengan pemuda berbangsa Inggeris kerana lebih sayangkan budaya dan adab Melayu. Nampak dekat situ, nampak plot macam biasa je kan, macam novel biasa. Tak, itulah message. Okey, tidak suka kepada British. Okey. Jadi Haikal dapat 1 markah di sini. Macam mana pula dengan Ibnu Sina? Tengok dia ada tak bagi? Ibnu Sina, ada tak jawapan awak? Kongsi sikit, belanja sikit jawapan. Dah 3 orang ni tak betul ni. Boleh? Ada kat atas. Oh, dah hantar. Okey, kejap. Mana ya Ibnu Sina? Mana? Dekat grup ke dekat cikgu punya? Ya, mana awak? Kat grup ke apa? Tak ada pun? Dekat grup. Grup. Ni grup lah ni. Tak ada pun? Atas lagi atas. Atas lagi. Oh, mana? Ni, ni dia. Okey, sorry. Cikgu tak perasan. Okey. Jom kita tengok jawapan Ibn Sina. Okey, besar kan? Oh, tu besar sungguh. Okey, baik. Jom tengok. Media cetak tersebut menjadi pilihan penulis pada ketika itu kerana mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan. Orang Melayu dengan memuatkan isu sosial, ekonomi dan politik. Pembaca mendapat idea baharu dan pendedahan yang banyak tentang gerakan nasionalisme di luar dan dalam negara. Okey, cikgu nak tanda kat sini. Mula kat sini. Sorry, silap. Betul lah, mula kat situ. Okey, pembaca dapat idea baru. Idea baru, fakta 1. Yang ni betul. Fakta 1. Pendedahan yang banyak tentang gerakan nasionalisme di luar dan dalam negara.
Contoh dia baca dalam surat khabar. Dalam surat khabar tu tulis satu berita. Jepun berjaya menewaskan Rusia dalam perang Jepun-Rusia. Jadi apa perasaan pembaca? Pembaca akan merasakan negara Jepun yang kecil boleh menewaskan Rusia. Jadi itu sebabnya penulis memilih akhbar. Okey, baik, dapat 2 markah di sini. Jadi kita tengok yang ini pula. Isi yang ini. Media cetak tersebut menjadi pilihan penulis pada ketika itu kerana mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu, mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan, mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan. Cuba tengok soalan sekejap. Mampu menggerakkan. Okey, yang ini jawapan ni salah. Kerana ini jawapan untuk soalan 3B. Menjadi pilihan penulis. Okey, mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan. Okey. Mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan. Cikgu rasa soalan puan ni salah. Okey. Sebab jawapan tu adalah jawapan untuk soalan 3B. Okey. Menjadi pilihan menulis. Tengok jawapan dia. Okey. Cikgu ni balik. Okey. Okey. Cikgu pergi pada soalan semula. Ni soalan. Cikgu cetak balik. Snapshot semula. Okey, tengok jawapan dia. Yang pertama, cikgu tulis poin Yang pertama, penyampaian menulis. Okey, jawapan dia. Murah. Murah. Akhbar, berapa sen sangat? Bila murah, senang orang membelinya. Betul tak? Bila senang orang membeli tentang isu-isu semasa. Yang kedua, mudah didapati. Mudah didapati atau mudah dibeli. Dekat warung, dekat kedai. Okey. Satu lagi ialah satu-satunya. Satu-satunya saluran. Saluran penyampaian. Maklumat. Atau isu. Okey, apa-apa saja yang berkesan. Ni ada. Pada ketika itu, tahun 1920-an dan 1930-an, mana ada teknologi internet. Jadi akhbar, majalah dan novel satu-satunya media yang menjadi pilihan penulis kerana itu je yang ada. Apa pilihan lain yang ada? Radio tak boleh. Okay? Radio tak boleh. Bukan semua orang boleh memiliki radio pada ketika itu, ingat. Televisyen, bukan semua orang yang mampu memiliki televisyen. So, pilihan penulis, dia akan pilih akhbar atau majalah atau novel. Jadi, tambah jawapan yang kita bincang tadi untuk mengelakkan British menghidu. Okey, mesej anti-British yang ditulis dalam media cetak tersebut. Itu jawapan Daniel Hakal tadi. Okey, Okey, itulah jawapannya, students. Faham? Faham. Faham, Cikgu. Alhamdulillah. Okey, masa pun dah nak dekat 2.30 dah. Setakat ni ada apa masalah? Soalan setakat ni, soalan nombor 1 dah bincang, 2, sekarang nombor 3 kan? Okey, nombor 3 ada masalah? Ada masalah lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada, baik, kita bincang satu soalan. Lihat soalan nombor 4. Jom. Satu soalan lagi. Nombor 4. Nombor 4 ni tingkatan 5. Bab apa? Siapa boleh beritahu? Bab 5 ya.
Bagus. Bab 5. Alright, tepat sekali. Okey. Baik. Siapa boleh beri jawapan untuk 4A? Senang je 4A ni. Senang 4A. Tengok buku kalau tak tahu apa jawapannya. Secara lisan pun tak apa. Apa jawapannya? Dapat? adalah boleh. Ulang-ulang balik perlahan-perlahan. Cikgu nak dengar. Ialah Yelah. Tulis dalam ni lah. Suara apa ni? Apa Asfahimah, awak punya suara dia macam bergema. Suara awak bergema. Jadi awak tulis dalam chat pun tak apa. Sebab suara awak bergema. Cikgu tak jelas dengarnya. Soalan dia senang, jawapan dia senang je. Soalan senang, jawapan pun senang. Macam mana? Jawapannya apa? Cikgu tunggu dekat ni lah, chat. Ada pun. Adam dah tulis. Bagus. Okey. Bagus Adam. Okey, cikgu nak ambil jawapan awak ni sekejap. Bagus. Ni jawapan Adam ada. Okey, kita lihat jawapan Adam. Susah kan? Jawapan Adam. Okey, baik. Nanti dalam periksa jangan jawab betul-betul poin macam ni Jawab dengan ayat lengkap. Okey. Baik. Ni usaha semua kaum di tanah Melayu. Usaha fakta 1. Tutup sini. 1 markah. Menghasilkan kerjasama fakta 2. Tutup. Dah 2 markah. Dan tolak ansur politik. Tutup di sini. Tolak ansur fakta 3. Melalui rundingan fakta 4. Pakatan murni merupakan jalan penyelesaian tuntutan dan masalah kaum. Jalan penyelesaian fakta 5. Okey, dia sampai sini sebenarnya. Okey. Fakta 5, cikgu padam di sini. Okey. Dan tutup di sini. So 5. So markah berapa? 3/3. Bagus Adam. Inilah jawapan untuk soalan 4A. Bab 5, tingkatan 5. Okey, baiklah. Cukuplah setakat tu. Okey, Alhamdulillah kita sudah berjaya selesai, hampir selesai sebenarnya soalan bahagian A. Cikgu menyeru kepada semua pelajar. Minta tolong banyak-banyak. Tolong siapkan soalan jawapan dalam modul STAR. Betul atau salah perkara nombor 2. Jawab dulu. Jangan biarkan kosong. Cuba jawab sebab cikgu nak awak training. Bayangkan soalan tu, cikgu nak awak bayangkan soalan yang modul STAR yang awak jawab ni, awak kena bayangkan itu adalah soalan SPM. Seperti awak menduduki SPM sebenar. Cumanya cikgu benarkan awak tengok buku. Jadi bila cikgu benarkan awak tengok buku dan awak ada masa sendiri yang tidak cikgu hadkan, maka
tak patut awak biarkan kosong, malah tak siap semua, belum siap. Tolonglah, cikgu fahamlah sebenarnya. Okey, inilah masalah kelas bersemuka sebenarnya, sebab cikgu tak boleh tegur, susah nak tegur, sudah susah kan. Okey, kalau dalam kelas tu, yelah awak buat kerja sendiri dekat sekolah, dekat rumah, susah. Kalau kat sekolah okey, masa 1 jam, jawab dulu, bahagian A 1 jam. Okey, lepas tu kita bincang. Tak apa kat sekolah, sebab dia dah ada masa-masa awak belajar, fokus belajar. Dekat rumah lain. Okey, cikgu fahamlah perkara itu. Dan cikgu minta awak kuatkan semangat lah. Okey, kuatkan semangat walaupun berada di rumah. Okey, buat betul-betul. Okey, sebarang kerja dan tugasan guru, ikutlah jadual waktu betul-betul. Okey, insya-Allah awak akan berjaya. Okey, awak akan dapat lulus dengan baik dalam SPM nanti. Itulah doa-doa cikgu. Okey, baik. Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya? Silakan nak tanya sebelum kita akhiri majlis ilmu kita. Ada nak tanya, silakan. Ada nak tanya? Okey. Tak ada ke? Tak ada Okey, jangan. Okey. Okey, dengar ya Adam, kenapa? Silakan nak tanya. Awak angkat tangan tu. Tak ada pula nak tanya, main angkat tangan juga. Okey. Nanti lepas ni tengok Telegram, tulis nama awak untuk kehadiran hari ini. Okey? Jangan lupa terus ke Telegram lepas ni. Okey, tunggu maklumat cikgu berikan untuk isi kehadiran. Okey, kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.